Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang sejarah kedatangan Islam dan kesannya terhadap peradaban Melayu. Saya, Nurul Saadah binti Amir Syukri, dan ahli kumpulan saya, Muhammad Izzat bin Mustafa, Nur Mazalina binti Abdul Rahman dan Fatimah Tahirah binti Muhammad Tahir. Dan ini adalah video wawancara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama bersama saudara Muhammad Izzat Hilmi bin Muhammad Harun, dan yang kedua saudara Muhammad Zuramidi bin Muhammad Rasid. Untuk pengenalan, sejarah Islam mula dipelajari oleh masyarakat Melayu seawal kedatangan Islam di alam Melayu melalui kisah-kisah yang dipapar melalui Al-Quran. Bagi seorang Muslim yang sejati, kita mestilah mempelajari dengan mendalam berkait sejarah kedatangan Islam di tanah Melayu ini. Selain itu, sebagai Muslim yang ingin mahir tentang sejarah berkaitan agama Islam, perlu didedahkan dengan pelbagai karya persejarahan Islam yang perlu dibawa bersama dengan menjalankan dakwah Islamiah. Rata-rata masyarakat Melayu menggemari kisah-kisah kepahlawanan yang menyemarakkan jiwa mereka, terutama tentang kisah-kisah pahlawan Islam, kisah-kisah perang, cara memerintah, kerasulan Nabi Muhammad, hijrahnya dan sebagainya. Maka karya-karya sejarah ini digunakan dalam melakukan dakwah. Kisah-kisah yang terdapat dalam sejarah Islam telah memberikan beberapa nasihat dan mempengaruhi pemikiran masyarakat Melayu. Bagi sejarah kedatangan Islam di tanah Melayu pula, ia pasti sangat menarik untuk diterokai kerana kita sebagai rakyat Malaysia yang majoritinya menganut agama Islam pasti mempunyai pelbagai persoalan. Bagaimanakah dan di manakah berlakunya penyebaran Islam di tanah Melayu, khususnya di Asia Tenggara. Secara umumnya, kedatangan Islam ke rantau ini seawal abad ke-7 yang diperkenalkan oleh ulama asing yang rata-rata pedagang. Merupakan peristiwa bersejarah yang penting bagi penduduk di seluruh Kepulauan Melayu. Hamka menggunakan sumber Cina dan karya T.W. Arnold menyebut tentang peranan dakwah yang dimainkan oleh pedagang Arab di wilayah Melayu dan dunia timur sekitar abad ke-7 Masihi. Selain itu, terdapat teori juga terhasil daripada sejarah kedatangan Islam ini yang menyatakan ia datang daripada tanah Arab, Cina dan India. Teori-teori ini sangat berkait dan boleh digunapakai malah dipersetujui oleh para sejarawan yang telah mengkaji perkara ini. Seperti yang telah dibuat kajian, ada yang menyatakan bahawa agama Islam ini disebarkan di tanah Melayu pada kurun abad 7 Masihi. Ada yang menyatakan bahawa pada abad ke-13 Masihi dan ada juga menyatakan pada abad ke-15 Masihi. Golongan-golongan para sejarawan ini berbeza pendapat kerana mereka menyatakan pelbagai bukti yang menyatakan Islam itu tersebar pada waktu itu. Contohnya Selat Melaka. Pada abad ke-13 Masihi, antara merupakan tempat perdagangan yang terkenal di kalangan para pedagang ataupun saraga-saraga Islam. Jadi sehubungan dengan itu, ia mudah untuk para pedagang dari Arab ini untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Melayu kita, iaitu Selat Melaka. Tetapi kalau dikaji dengan lebih terperinci, ada juga yang menyatakan bahawa kedatangan Islam ini bermula dari Terengganu, iaitu dengan penemuan batu nisan dan batu bersurat di kawasan pantai timur tersebut. Jadi, pelbagai spekulasi yang perlu dikaji dalam menghuraikan sejarah kedatangan Islam. Okey. Bagi penyataan masalah pula, menurut kajian yang dijalankan, pelbagai kekeliruan dalam mendapatkan hasil dapatan. Antara contoh permasalahan yang timbul termasuklah dalam menentukan pada tahun abad yang tepat tersebarnya Islam di tanah Melayu ini. Ini kerana ada para sejarawan yang menyatakan yang Islam ini tersebar pada abad ke-7. Ada juga yang menyatakan pada abad ke-13 dan 15 Masihi. Menurut Hamka, iaitu para sejarawan yang terkenal, Islam ini tersebar dengan pesat pada abad ke-7 Masihi, iaitu di Perak ataupun sekarang dikenali sebagai Aceh, di mana para pedagang ketika itu giat berdagang di kawasan tersebut. Jadi, ia menjadi isu persoalan tahun yang tepat dalam tersebarnya Islam tanah Melayu ini. Tambahan lagi,
Mengikut jurnal dan kajian daripada Persidangan Antarabangsa Pengajian Islamiat, menyatakan terdapat banyak faktor-faktor tentang kedatangan dan penyebaran agama Islam di Tanah Melayu. Faktor-faktor ini perlu dianalisis secara terperinci supaya hal ini dapat difahami dengan lebih mendalam. Dalam wawancara yang dibuat, responden akan menerangkan lebih lanjut apakah sebab-sebab kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Tidak ketinggalan juga, isu yang didapati dalam jurnal yang dikaji berkenaan sejarah awal kedatangan Islam ke alam Melayu yang menjadi tanda tanya dan isu yang sering diperdebatkan dalam kajian sejarah Asia Tenggara, terutama sekali oleh para pengkaji yang mengkaji tentang kajian berkenaan sejarah kedatangan Islam itu sendiri kerana kekurangan bukti untuk mengukuhkan lagi sejarah berkenaan isu tersebut. Hal ini menyumbang kepada pelbagai pandangan dari segi masa, arah dan tujuan kedatangan Islam itu. Seterusnya, kajian kami ini memfokuskan kepada 4 objektif kajian, iaitu pertama, menghuraikan sejarah latar belakang kedatangan Islam ke Tanah Melayu, dan kedua, mengkaji teori kedatangan Islam dari Arab, India dan China, dan yang ketiga, bukti perkembangan Islam bermula iaitu di Terengganu ataupun di Tanah Melayu, dan keempat, kesan baik ataupun dan buruk serta sumbangan kedatangan Islam terhadap peradaban Melayu. Okey, mari kita pergi kepada hasil kajian. Okey, untuk objektif pertama, iaitu menguraikan sejarah latar belakang kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Okey, berdasarkan kajian lepas, dalam susunan kronologi sejarah, agama Islam tersebar ke seluruh dunia melalui dakwah, tidak kira 7 benua ataupun 7 lautan. Khususnya, kumpulan pendakwah dari negara Arab telah memainkan peranan penting dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Ini kerana pelbagai ahli sejarah bersetuju berdasarkan catatan batu berukir dan batu nisan yang ditemui ketika itu bahawa agama Islam telah diperkenalkan kepada bangsa Melayu sekitar abad ke-13 Masih. Ada juga berpendapat Islam ni wujud dalam bangsa Melayu pada abad ke-15 kerana Selat Melaka ketika itu merupakan tempat paling hangat untuk perdagangan pada masa itu. Mereka memberi gambaran bahawa Melaka adalah tempat penyebaran agama Islam. Oleh itu, pada masa Melaka menjadi tempat yang mudah untuk menyebarkan Islam ke tanah jajahan takluk, pengislaman Raja-Raja Melayu Melaka memainkan peranan yang besar dalam memujuk rakyat jelata menerima Islam. Selain itu, pertempuran dikenali sebagai Haji Hassan bin Panglima Mat Munat atau dikenali sebagai Tok Janggut telah mendapat reputasi yang besar dalam perjuangan menyebarkan Islam di bangsa Melayu. Kisah Tok Janggut ini di mana beliau berjuang dalam mempertahankan agama Islam kerana ketika itu ada pembesar dalam kalangan British mempersendakan agama Islam. Kisah Tok Janggut ini popular kerana jasad beliau dipancung dan diikat di batang pisang lalu diusung sepanjang Kota Baru di Kelantan. Tok Janggut ini boleh digelar sebagai antara ulama yang sangat memperjuangkan agama Islam. Hasil yang diterima daripada sesi wawancara bersama responden pertama iaitu Encik Muhammad Izzat Helmi bin Muhammad Harun yang merupakan graduan dalam bidang pengajian Arab dan Tamadun Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia, menceritakan berdasarkan kajian bahawa Islam ini sebar di Tanah Melayu bermula di Selat Melaka. Malah ada juga pendapat yang menyatakan Islam itu tersebar awal lagi daripada itu. Lebih mudah untuk diketahui yang ianya bermula daripada perdagangan. Seperti yang diceritakan, Tanah Melayu pada zaman dahulu bukanlah seperti apa yang kita nampak sekarang kerana ia meliputi Patani sehingga ke kawasan Indonesia. Islam ini dikatakan tersebar di Tanah Jawa iaitu pada abad ke-7 Masih iaitu di Pelak atau Aceh. Ini di mana pedagang-pedagang Arab berlabuh di Pelak untuk berdagang sambil menyampaikan dakwah sehingga mereka berjaya mengislamkan Sultan di Aceh pada waktu itu. Sebenarnya, perkara ini boleh dikaitkan dengan teori-teori kedatangan Islam yang dibincangkan di objektif seterusnya. Bagi responden kedua pula iaitu Cik Muhammad Zul Amidi yang merupakan alumni Sarjana Muda Kaunseling di Universiti Malaysia Terengganu memberikan pendapat yang lebih kurang tetapi ada penambahan daripada segi bukti-bukti yang dijumpai oleh para sejarawan. Beliau menceritakan di mana Islam ini mula tersebar melalui perdagangan di mana Selat Melaka merupakan tempat perdagangan yang terkenal di dunia dan dalam kalangan perdagangan Arab. Para pedagang Arab berjaya mengislamkan Raja-Raja Melayu dan ia boleh diklasifikasikan sebagai apabila suatu ilmu itu datang dan disampaikan kepada ketua ataupun raja, maka secara automatik rakyat akan mengikutnya. Selain itu, beliau juga menceritakan serba sedikit peranan Raja Melayu pada zaman dahulu seperti Tun Perak iaitu
meluaskan agama Islam dengan menjajah tanah-tanah di Nusantara, Sumatera dan juga Indragiri. Selain itu, bukti-bukti yang dijumpai secara nyata seperti batu bersurat di Kuala Berang, batu nisan bertuliskan Syekh Abdul Kadir di Kedah juga menjadi bukti antara penyebaran Islam di tanah Melayu. Okey, bagi objektif yang kedua ialah mengkaji teori kedatangan Islam dari tanah Arab, India dan China. Teori kedatangan Islam ke tanah Melayu dari tanah Arab, India dan China telah diuraikan di dalam wawancara kami. Banyak konspirasi yang kami dapat dan menelajah sejarah yang baru pertama kali kami mendengarnya. Responden pertama dan kedua telah menguraikan isi dan analisis dengan sangat padat melalui soalan yang kami ajukan kepada mereka. Orang-orang Arab telah sampai ke Tanah Jawa pada abad ke-7 Masihi dan kemudian pada tahun 684. Apabila mereka sampai di Perak, mereka menghadapi Raja Perak iaitu di negara Aceh dan berjaya mengislamkan baginda. Mereka telah berdakwah dan menyebarkan agama Islam di situ. Kemudian hubungan India dengan beberapa negara di Nusantara telah lama jalin. Orang Arab, mereka telah mendirikan sebuah perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera. Pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid pula, seorang nakhoda telah memimpin seramai 100 orang mubalik dengan satu orang dari kalangan mereka berketurunan Quraisy berlayar menuju ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Di situlah bermulanya penyebaran Islam. Encik Zalmidi iaitu responden kedua mengatakan bahawa Islam juga dapat disebarkan pada ketika itu kerana dipimpin oleh raja-raja. Orang di tanah Melayu menyokong kedatangan Islam kerana penyebaran tersebut mendatangkan keamanan kepada mereka. Islam adalah agama yang paling tenang. Selain itu, para pendakwah Arab dimulai oleh sahabat Nabi SAW, Sa'ad Abi Waqqas telah bergerak ke China melalui jalan laut dan melewati Nusantara. Selain Khalifah pemerintahan Islam di Mekah dan Hadramaut juga dikatakan telah mengirimkan para pendakwah ke Nusantara. Teori India, Gujarat dan China walaupun tidak tertolak sepenuhnya tetapi adalah lemah kerana kedua-duanya wilayah itu bermazhab Hanafi sedangkan orang Melayu bermazhab Syafi'i. Teori Parsi mengenai sistem bacaan Al-Quran cara Syiah di Jawa Barat adalah juga tidak kuat kerana ketika itu Baghdad adalah bermazhab Sunni dan orang Syiah tidak menganut tasawuf Qadiriyah yang diamalkan di Jawa Barat. Seterusnya pada abad ke-13 Masihi dan apabila kerajaan umat Islam di Arab menguasai bahagian barat dan timur India, mereka menjadikan Malabar sebagai pangkalan penting bukan sahaja sebagai pelabuhan, bahkan sebagai pusat perhubungan antara timur dengan barat. Ada pendapat menyatakan kedatangan Islam ke Nusantara ialah melalui daerah Malabar Coast yang terletak di Kerala India. Dengan adanya kemudahan pusat perhubungan tersebut, seragam-seragam Muslim dari Malabar Coast dikatakan sering berkunjung ke Nusantara untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Fakta-fakta ini telah pun terbukti di dalam buku Prof. Dr. Hamka, Bengal, jatuh ke tangan umat Islam pada abad ke-13 Masihi lalu dijadikan pusat pengajian dan penyebaran ajaran Islam terulung di India. Raja yang lulus di pusat pengajian tersebut merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam bermazhab Syafi'i. Ramai daripada mereka berkahwin dengan wanita tempatan lalu menjadikan rumah mereka sebagai tempat mengaji Quran dan fardu ain. Menurut responden pertama iaitu Encik Izzat, Syariatan Cina pula, ramai penduduk di sebelah selatan negara Cina khususnya Yunnan, Cina telah memeluk Islam. Pada suatu masa berlaku huru-hara di daerah Yunnan, pada suatu masa berlaku huru-hara di daerah Yunnan tersebut, lalu ramai Muslim berhijrah ke Asia Tenggara. Mengikut sejarah kedatangan Cina pula, Islam yang disebarkan telah sampai ke tanah besar Cina sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan lagi. Baginda telah menghantar bapa saudara Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ke sana untuk menyebarkan agama Islam di negara Cina yang luas itu. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Al-Walid telah menghantar pasukan tenteranya ke sepadan negara Cina. Antara mereka ada yang menetap di Champa, Kemboja
dan ada juga yang menetap di negeri pantai timur Tanah Melayu. Oleh sebab itulah setengah seni bina masjid lama di Kelantan dan Demak, Indonesia mempunyai seni bina Cina. Setengah ahli sejarawan tempatan berpendapat kedatangan Islam ke Nusantara melalui Cina telah berlaku pada akhir abad ke-10 dengan awal abad ke-11. Alright, objektif ketiga, bukti perkembangan Islam bermula di Terengganu, Tanah Melayu. Berdasarkan wawancara yang dibuat, banyak fakta-fakta tentang kedatangan dan penyebaran agama Islam di Tanah Melayu. Fakta-fakta ini perlu dianalisis secara terperinci supaya hal ini dapat difahami dengan lebih mendalam. Dalam wawancara yang dibuat, responden akan menerangkan lebih lanjut apakah sebab-sebab kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Terengganu merupakan pelabuhan dan persinggahan pedagang asing terutamanya saudagar Arab. Secara tidak langsung, agama Islam telah memasuki Terengganu. Selepas Islam benar-benar diterima ramai dan menjadi asas kehidupan masyarakat Melayu di Terengganu, barulah ia dicatatkan pada batu bersurat sebagai pengisytiharan dan peringatan tentang kedaulatan Islam di kawasan tersebut. Pada tahun 1990, Hossein Nars mengatakan bahawa bukti tempat awal menerima Islam perlu didasarkan kepada wujudnya beberapa artifak yang khusus merangkumi kitab atau manuskrip agama, masjid tertua iaitu Masjid Putih, institusi pendidikan Islam seperti pondok dan juga kubur. Namun, terdapat juga kekeliruan dalam mentafsir batu bersurat Terengganu ini. Batu bersurat Terengganu ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi kerana ia dihasilkan oleh masyarakat Melayu Terengganu awal dahulu. Ada yang mengatakan bahawa isi yang dipaparkan di batu bersurat ini tidak jelas untuk membuktikan kesahihan isi dalamnya. Hasil yang diterima daripada sesi wawancara bersama responden pertama iaitu Encik Muhammad Hizat, beliau menyatakan ada sejarawan yang menyatakan batu bersurat ini adalah mitos dan ada juga yang menyatakan batu bersurat ini wujud semasa kedatangan Islam di Terengganu. Encik Izzat juga menyatakan bahawa batu bersurat ini adalah mitos kerana isi dalamnya tidak boleh diguna pakai dalam sesuatu kajian pendidikan ilmiah. Encik Izzat juga menyatakan bahawa isi dalam batu bersurat ini tidak penting dan terlalu ringkas untuk membuktikan kewujudan dalam kedatangan Islam yang terawal dan mengambil masa yang lama untuk mentafsir batu bersurat Terengganu. Namun berlainan pula kepada responden kedua iaitu Muhammad Zulamidi. Cik Muhammad Zulamidi menyatakan terdapat kisah yang mengisahkan tentang penjajah yang memeluk Islam memasuki Tanah Melayu dan menyebarkan agama Islam di Tanah Melayu. Cik Zulamidi juga menyatakan terdapat pedagang Arab yang memasuki Terengganu dan mengukir ayat pada batu tersebut. Cik Zulamidi juga mengatakan bahawa batu bersurat ini telah pun berumur ratusan tahun dan merupakan ukiran yang tertua pada zaman sekarang. Batu bersurat Terengganu ini ditemui selepas banjir di tebing Sungai Tersat, Terengganu pada tahun 1303. Maka terjadilah batu bersurat Terengganu. Bagi objektif 4 iaitu kesan baik, buruk dan sumbangan kedatangan Islam terhadap peradaban Melayu, pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha telah menguasai alam Melayu suatu ketika dahulu sebelum muncul dan terkenalnya kedatangan Islam. Ali Muhammad menyatakan bahawa pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha telah mempengaruhi pelbagai sistem di alam Melayu seperti sistem politik, ekonomi, sosial dan cara pemikiran rakyat tersendiri. Perbezaan layanan berdasarkan ketinggian taraf dan harta di kalangan pembesar, hartawan dan hamba dapat diubah melalui kesedaran dan pengetahuan baharu yang dibawa oleh agama Islam. Pengenalan terhadap agama Islam telah mengubah konsep dan sistem kasta yang diamalkan. Terdapat pelbagai jenis kesan positif dan sumbangan yang telah memberi impak terhadap peradaban Melayu. Terdapat pelbagai jenis perubahan dan perkembangan yang dapat dilihat berubah dengan ketara hasil daripada kedatangan Islam. Dr. Haji Abdul Ishaq menyatakan bahawa kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme telah ditolak sendiri oleh alam Melayu kerana mereka lebih berpandukan kepada fahaman konsep rasionalisme. Antara perubahan yang terhasil daripada kedatangan Islam adalah pengaruh akidah dan pemikiran alam Melayu.
Ali Muhammad menerangkan bahawa tauhid itu sendiri berupaya untuk menghasilkan kehidupan beribadah dan membantu menyiasati akhlak yang berbentuk tasawuf. Ia juga berupaya untuk mencetus perubahan dalam bidang seperti politik, sosial, pendidikan, kesusastraan, perundangan, persuratan dan lain-lain. Pembaharuan dalam aspek sosial juga dapat dicorak kembali dengan kedatangan Islam di alam Melayu daripada ciri-ciri sosial Hindu kepada Islam. Ciri-ciri sosial Islam yang diperkenalkan adalah seperti persamaan taraf, persaudaraan Islam dan penghapusan sistem kasar dan perhambaan. M. Rajendran menyatakan bahawa perkenalan sistem ciri-ciri sosial tersebut telah berjaya melahirkan keamanan, perpaduan dan kemesraan bantu-membantu antara masyarakat. Perkenalan terhadap hukum-hukum dan peraturan berdasarkan Al-Quran dan Ahadits turut mengukuhkan aspek sosial di alam Melayu. Selain itu, terdapat juga perubahan dari aspek politik yang dibawa oleh kedatangan Islam. Kedatangan Islam telah memperkenalkan pentadbiran politik yang adil, berbentuk sejagat, saksama dan mengenal tanggungjawab dan hak masyarakat. Islam telah berjaya mengubah dan mempengaruhi watak dan sifat pemerintahan atau sultan yang berkuasa dan bertata di beberapa negeri. Istana-istana turut dijadikan tempat pengajian Islam untuk meluaskan pengaruh agama Islam dan memikat minat masyarakat untuk mempelajari agama Islam. Dr. Haji Abdul Ishaq menyatakan bahawa antara sultan yang terkenal dengan sumbangan memperluaskan ajaran Islam adalah Sultan Malik Al-Zahir, Sultan Mansur Shah dan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Sultan Aceh telah membangunkan pusat pengajian Islam yang terunggut di rantau tersebut dan masjid-masjid turut dijadikan pusat pendidikan untuk rakyat sehingga menjadi tumpuan para mubalik dan ulama. Bidang undang-undang turut dipengaruhi oleh kedatangan Islam. Sebagai contoh, terdapat 2 bukti pengaruh ajaran Islam terhadap undang-undang di Melaka melalui teks hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Berdasarkan kajian Dr. Haji Abdul Ishaq mendapati pengaruh peraturan Islam yang diamalkan terdiri daripada undang-undang jenayah, diri kekeluargaan, muamalah, keterangan dan acara dan lain-lain. Selain itu, undang-undang terhadap pegawai istana dan pasukan tentera turut dipengaruhi berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran. Kedatangan Islam telah banyak mempengaruhi dan memberi kesedaran tentang ilmu pengetahuan di alam Melayu. Antara aspek kesedaran yang dibawa Islam adalah aspek dari segi pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu itu sendiri untuk mencari dan mempelajari pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Hal ini telah berjaya mengubah dan melahirkan masyarakat Melayu yang bersifat ilmiah, realistik dan saintifik daripada sifat khayalan dan tahyul ketika mengamalkan agama dan budaya Hindu. Abdul Rahman Haji Abdullah menyatakan bahawa kesedaran yang dibawa Islam ini telah diperluaskan pengaruhnya oleh para ulama dan pendakwah Islam tersendiri secara bersungguh-sungguh. Usaha ini telah mengubah persepsi pegangan agama, tanggapan masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat di alam Melayu terdiri daripada raja, kerabatnya, pembesar dan rakyat jelata. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dapat dikembangkan lagi melalui pembangunan institusi pondok yang berfokus untuk menjaga dan melahirkan masyarakat yang kaya dengan ilmu syariat atau nakiliyah. Sumbangan kedatangan Islam juga dapat dilihat melalui perkembangan bahasa dan penulisan di alam Melayu. Hal ini dapat dilihat apabila bahasa Melayu dimartabatkan sehingga menjadi bahasa perataan dan bahasa ilmu sekitar abad ke-15 Masihi hingga 17 Masihi. Bahasa Melayu turut dikenali sebagai lingua franca. Kedatangan Islam telah mempengaruhi bahasa Melayu dengan tulisan Jawi yang berkait rapat dengan bahasa Arab dan huruf Farsi. Pengaruh ini telah mengembangkan lagi perkembangan sastra bahasa Melayu yang dulu hanya lisan dan kini lebih berpandukan kepada fungsi penulisan dan kesusastraan ke arah keilmuan dan pendidikan. Pelbagai karya penulisan telah dihasilkan dan semakin ramai tokoh karyawan dalam bidang penulisan telah dilahirkan. Sebagai contoh, karya kesusastraan berbentuk agama dan tata negara hasil karya Nuruddin Ar-Raniri. Perkembangan bahasa dan penulisan hasil kedatangan Islam ini telah mengembangkan bidang kesusastraan dan kebudayaan alam Melayu ke arah melahirkan masyarakat yang berilmu, berpengetahuan dan rasional. Hal ini menimbulkan keraguan untuk menanyakan soalan pendapat berkenaan adakah penggunaan tulisan Jawi dan bahasa Melayu dan penghasilan karya bersifat ilmiah kesusastraan keagamaan kini semakin pudar di telan zaman dan aliran terkini oleh generasi muda. Melalui sesi wawancara bersama responden pertama iaitu Encik Muhammad Izzat Helmi bin Muhammad Harun, beliau mengatakan bahawa isu ini bergantung kepada generasi terkini atas apa langkah dan tindakan yang wajar diambil dan dilaksanakan untuk memastikan Jawi tidak pudar di telan zaman. Contohnya,
Pembawaan Islam itu sendiri dari segi politik adalah konsep raja kepada sultan. Sebelum kedatangan Islam, institusi-institusi raja dahulunya merupakan sebuah simbolik yang menjadi perantara antara Tuhan. Sumbangan kedatangan Islam telah membantu mengubah konsep tersebut kepada menjadikan raja sebagai ketua negara. Kedatangan Islam dan pengaruh kuasa raja yang luas terhadap rakyatnya telah membantu dalam penyebaran agama Islam dan perkembangan sastera dan penulisan Jawi di dalam peradaban Melayu. Katanya lagi, tulisan Jawi ini bukan sesuatu isu yang baru dibangkitkan. Kerajaan telah pun mengambil tindakan bagi memastikan generasi akan datang kenal akan tulisan Jawi seperti sistem persekolahan agama seperti sekolah kafah yang menitik beratkan penggunaan tulisan Jawi dalam sekolah bagi memastikan tradisi dan adat Islam dijaga. Dari segi ilmiah, kebanyakan masih disimpan. Terdapat banyak buku-buku lama yang mempunyai tulisan Jawi yang dijaga dan digunakan dalam proses mengkaji dan penyelidikan tulisan Jawi dan Arab lama. Banyak inisiatif yang telah diambilkan untuk memastikan tradisi tulisan Jawi dan sejarah Islam dijaga dan terpelihara sebagaimana wujudnya sekolah-sekolah agama dan mata pelajaran agama seperti TITAS, ujarnya. Bagi responden kedua, iaitu Muhammad Zulamidi bin Muhammad Rashid, beliau menyatakan bahawa zaman lampaunya amat menekankan penggunaan tulisan Jawi sejak di zaman persekolahan lagi di mana beliau sendiri dapat mengasah bakat menulis Jawi dalam tulisan had. Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa rojak lebih giat digunakan dan dimartabatkan pada zaman sekarang. Beliau juga turut menyatakan bahawa bagi beliau penulisan Jawi ini amat unik kerana ia berisi persamaan huruf Arab yang digunakan di dalam tulisan Jawi dan dalam bahasa Melayu bersama orang di Timur Tengah dalam bahasa Arab mereka, tetapi kedua-duanya membawa maksud berlainan dan cara penggunaan yang berlainan. Inisiatif Kerajaan Pahang dalam mewajibkan penggunaan tulisan Jawi di setiap papan iklan dan penghasilan pangkalan data Ijawi makmur telah sedikit sebanyak membantu memartabatkan dan mengekalkan lagi tradisi dan sejarah Melayu Islam, ujarnya. Bagi implikasi kajian, hasil daripada kajian dan wawancara yang dijalankan sepanjang melaksanakan kerja kursus ini telah sedikit sebanyak memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dari segi aspek pengetahuan, kesedaran dan minat dalam sejarah kedatangan Islam ke negara ini dan bagaimana ia tersebar ke seluruh dunia. Melalui kajian ini juga kita dapat mengupas dan mendalami dengan lebih mendalam mengenai bukti-bukti dan cara kedatangan Islam mengubah dan mempengaruhi adat dan budaya di peradaban Melayu pada masa dahulu yang mengamalkan ajaran Buddha Hindu. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya untuk kita melindungi dan memelihara sejarah-sejarah Islam yang ada kerana ia memegang nilai dan identiti negara ini sebagai negara Islam. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat sendiri perubahan dan sumbangan kedatangan Islam terhadap pelbagai aspek dari segi undang-undang, sosial, politik, sastera, perkembangan bahasa dan penulisan, akidah dan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kesedaran ini akan melahirkan dan menimbulkan perasaan kagum di kalangan masyarakat terhadap kebesaran pengaruh Islam dalam membina dan membangunkan negara ini. Dan syukur atas segala usaha yang dilaksanakan oleh raja-raja, ulama, khalifah dan lain-lain yang telah mengambil bahagian dalam memperkenalkan pelbagai institusi dan bahan-bahan ilmiah untuk menyebarkan ajaran Islam yang kekal sehingga ke hari ini dengan wujudnya institusi agama seperti sekolah agama, mata pelajaran pendidikan agama, penggunaan tulisan Jawi, institusi pelajaran tinggi Islam dan lain-lain. Alright, untuk kesimpulan pula, perkataan Islam merupakan kata nama kerajaan berasal daripada kata kerja bahasa Arab aslama yang bermaksud untuk merelakan, menyerah atau tunduk kepada Tuhan. Satu lagi perkataan yang diterbitkan kepada akar yang sama ialah salam yang bermaksud sejahtera. Dengan demikian, Islam bermaksud penyerahan dan pendudukan kepada Allah dan Muslim harus menunjukkan ini dengan menurut perintahnya. Manakala ada pula yang menggambarkan Islam sebagai perbuatan kembali kepada Allah lebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan. Kedatangan Islam bermakna kedatangan bahasa Arab kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan.
Bahkan kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain. Islam tidak akan dapat disebarkan tanpa bahasa Arab sebagai perantaraan. Tanpa Islam sebagai isi kandungan, bahasa Arab berkemungkinan besar tidak membaca apa-apa erti dan tidak akan berkembang seperti sekarang. Sejarah kedatangan Islam sangat dominan dalam pembentukan tamadun kerana hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai murni dan tingkah laku yang mulia merupakan ciri-ciri tamadun yang amat dititik beratkan dalam pembinaan sesuatu tamadun. Teori kedatangan Islam ke tamadun Melayu mempunyai pelbagai kaedah dalam penyebaran agama Islam melalui tamadun Islam ke alam Melayu, antaranya ialah penyebaran Islam melalui beragam Arab, Cina dan India. Hasil kajian sejarah kedatangan Islam dan kesannya terhadap peradaban Melayu, kita dapat lihat bahawa Islam membawa pengaruh yang sangat besar kepada sesebuah negara. Keberadaan Islam di tanah Melayu yang terdiri daripada daratan dan kepulauan yang banyak jumlahnya gugusan benua yang telah berjaya membina satu imej kepada masyarakat kini. Tamadun Melayu yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di wilayah Asia Tenggara. Teori kedatangan Islam ke tanah Melayu mempunyai perbezaan pendapat mengenai tarikh dan punca kedatangannya dan juga kawasan yang menerima agama Islam. Pemimpin memainkan peranan yang amat penting dalam usaha menyebarkan Islam ke peradaban Melayu. Terdapat juga aktiviti menjalankan dakwah melalui perkahwinan dengan wanita tempatan kemudian mempunyai zuriat. Seterusnya, Islam tersebar dengan secara tidak langsung membuktikan secara mutlak bahawa agama Islam telah dibawa masuk ke rantau Asia Tenggara dan wujudnya interaksi antara tamadun yang berlainan. Agama Islam merupakan salah satu agama yang mudah difahami serta menekankan hak kesamarataan antara lapisan masyarakat, bersifat rasional dan logikal yang mengutamakan kehalusan akhlak dan budi bahasa yang dianggap serasi dengan orang Melayu. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa kedatangan pengaruh Islam ke dalam peradaban Melayu telah lama disebarkan oleh para pedagang sejak dari dulu lagi.